Maka tamatlah riwayat Melaka. Lepas tu barulah pusat perdagangan berpindah ke Aceh. Tapi Aceh tidak sekuat Melaka, tuan-tuan. Inilah cerita sebenarnya. Macam mana dan kenapa Portugis nak sangat Melaka ni. Baik, ceritanya begini. Ni, waktu subuh ni, orang tengah sibuk solat subuh, dia main serang orang, tuan-tuan. Sebelum daripada ini, Sultan Melaka telah arahkan tuah pergi ke Rom beli meriam. Tuah bawa kapal rolinya pergi ke Rom. Rom itu adalah Konstantinopel. Adalah hikayat hang tuan. Raja itu adalah raja pada kerajaan Rom dan dia beriman. Itulah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sezaman dengan kegemilangan Melaka. Ni jahat. Orang cerita Sultan Muhammad Al-Fatih, orang potong cerita Melaka. Di Rukyu tu ada keris yang mereka jumpa di sebuah temple. Keris itu 9 luk. Luk 5 prajurit. Luk 7 Laksmana ataupun pejuang. Luk 9 G2G. Hantar tuah bagi tanda G2G, hubungan kerajaan kepada kerajaan. Tapi zaman tu Rukyu perlukan Melaka. Jadi pada hari ke-16 tengah duk perang Kaluh tu, dia kata apa? Melaka ni tempat simpan rempah terbesar dunia. Siapa yang menguasai di abad ke-15 dan ke-16, dia menguasai ekonomi dunia. Macam hari inilah, siapa ada minyak, dia kuasai ekonomi dunia. Kenapa? Fungsi rempah 3, penyedap makanan. Yang kedua ni sebagai bahan pengawet. Tentera nak bawa barang jauh-jauh, makanan tak mau rosak, maka disaluti dengan rempah. Yang ketiga, rempah itu tujuan untuk perubatan. Cedera saja, gunakan rempah bagi merawat. So zaman itu, siapa kuasai rempah, dia menguasai dunia. Dan bila Sultan Mansur Shah tulis surat kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, dia buang gelaran Sultan. Dia berbuah apa dia? Mansur Pasha. Pasha ni menteri. Sultan nak bagi tahu, walaupun kita sama-sama hebat, kami lebih rela duduk buah Turki. Katanya, Melaka dikunjungi 2,000 buah kapal satu hari. Sesibuk pelabuhan Singapura moden kini. Itulah Melaka pada 5 kurun dahulu. Di situ terdapat orang-orang Gujarat, Tamil, Bengali daripada India berniaga dengan orang Melayu, Cina dan Arab secara harmonis dengan jumlah penduduk 100,000 orang, bertutur dalam 84 bahasa. Kerajaan beri keadilan menggunakan Konun Melaka yang ada 44 pasal. Lanun dihapuskan menggunakan Undang-Undang Laut Melaka. Yang semua itu dalam tulisan Jawi, tuan-tuan. Sejarah kita ni akan naik balik nanti bila anak muda kita faham. Di situ saya dapati orang Melayu ada 3 kelebihan. Satu, dia pandai berdagang. Yang kedua, dia pandai diplomasi. Tolak ansur, tarik balik, win-win situation itu dia ada. Yang ketiga, kekuatan kebersamaan. Siapa kata Melayu kalau meniaga sama Melayu dengki? Tak. Dia unite. Tapi sebab orang propaganda, melalui Melaka, mereka berdagang di pelbagai tempat. Dan tanpa Melaka, tidak boleh membekalkan rempah, ubat-ubatan dan kekayaan ke bumi Kahirah, Iskandaria dan Venice. Tidak ada kota-kota lain yang ada rempah sehebat ini. Maknanya, Melaka segala-galanya. Masa tu dah ada plan. Perniagaan di Melaka akan dibawa ke Mekah. Dan tersebar pula satu dunia. Jaringan Islam kan jadi unstoppable. Dengan laluan ini ditutup, maka kita akan menguasai seluruh perdagangan ini. Osmaniyah pun sudah tidak jadi kuasa perdagangan Eropah yang hebat, kerana punca barang-barang di Melaka telah diambil oleh Portugis. Bukan saja-saja singgah, memang perancangannya hancurkan jaringan ekonomi Islam seluruh dunia. Maka tamatlah riwayat Melaka. Lepas tu barulah pusat perdagangan berpindah ke Aceh. Tapi Aceh tidak sekuat Melaka, tuan-tuan. Inilah cerita sebenarnya. Osmaniyah, punca berkembang perniagaan, sumber diambil pada Melaka. Melaka bawa pergi Kalikut, Goa, Bengal dan sebagainya, akan menyebabkan barang tu nanti sampai ke Mekah. Bila pedagang pergi, mereka bukan hanya berdagang, mereka bawa Islam sekali. Aceh lakukan untuk ambil balik Melaka. Bukan tak ada usaha, ada usaha. Bahkan hampir Aceh berjaya menawan Melaka. Tapi di saat itu,
tidak mendapat sokongan daripada Johor dan Pahang, kita tak boleh agak. Sebab zaman tu zaman politik. Cara terbaik, tukar sejarah. Buang tuah siapa, sebut kejahatan Sultan Mahmud. Kita pun diberitahu kenapalah Portugis datang ambil Melaka. Jawapan paling sikit hati, sebenarnya Portugis bukan nak tawan Melaka, dia nak tawan Goa. Dia tengok-tengok ada Melaka, ambil pergilah Melaka sekali. Sebenarnya dia Melaka, hancurkan dulu kekuatan Goa. Bila Goa dah hancur, tak ada bantuan daripada dekat untuk membantu Melaka. Islam perlukan ejen propaganda yang baik untuk bawa cerita benar. Kita propaganda kita cerita benar, kita bukan cerita tipu. Thank you.